إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat adakan kuliah pada malam ini. Dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi Masjid Al-Ikhlas dan juga Profesor Madian, Dr. Mahyudin dan semua para jemaah yang hadir pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita bicara sedikit tajuk sebagai satu ulang kaji pada kita. Ini berkaitan dengan kesalahan kita dalam solat Idul Fitri atau tata cara untuk sebelum kita solat Idul Fitri dan juga selepas Idul Fitri solat Idul Adha, dan apa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang perlu kita betulkan. Jadi insya-Allah esok kita akan Jadi insyaAllah esok kita akan solat Hari Raya Idul Adha. Jadi beberapa perkara yang perlu kita lihat. Ini sama juga dengan solat Hari Raya Idul Fitri juga lah. Mana berkait dengan tata cara ni, beberapa kesalahan yang kita tak perasan apa yang kita lakukan ni tidak menepati apa diajar oleh dalam Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi antara perkara yang disebut di sini oleh para ulama, antara orang yang tak perasan, termasuk kita orang Arab ke orang Melayu pun sama, ada orang dia tak ambil berat. Dia tak ambil berat iaitu tidak mandi untuk solat hari raya. Esok nak solat hari raya dia tak mandi sunat hari raya ni. Sedangkan mandi ni antara perkara yang diperintahkan pada kita sebelum kita pergi solat hari raya ni. Kita dikenaki mandi, membersihkan diri, sebagaimana kita lihat dalam hadis riwayat Baihaqi dengan sanad sahih daripada Zazan. Dia berkata ada seorang lelaki yang bertanya kepada Ali radhiyallahu tentang mandi, maka Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu ingin. Lalu lelaki itu tanya lagi, bukan itu maksudnya. Dia bukan maksud tu, dia tanya mandi yang benar-benar mandi. Dia tanya pada Sayyidina Ali dalam riwayat Baihaqi ni. Lalu Sayyidina Ali jawab, mandi hokmu maksud ni ialah hokmu kena mandi hari Jumaat, mandi hari Arafah, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maknanya ini menunjukkan bahawasanya kita ni kena mandi sunat sebelum kita pergi solat hari raya. Ini antara perkara orang tak perasa. Kadang-kadang dia buat ambil remeh, tak apalah kita mandi lepas balik bayar raya. Benda ni ambil, ini pahala disediakan pada kita. Dan juga antara perkara kesalahan juga disebut oleh para ulama sini, tidak pakai baju hok comel, pakai baju ala kadar pergi sembahyang raya. Kita kalau boleh hari raya ni, pagi raya pergi sembahyang raya, pakai baju hok comel-comel, tanda kita bersyukur pada Allah SWT. Sebagaimana kata saya, sebahagian kaum muslimin ada yang justru memakai baju baru setelah solat hari raya. Lepas sembahyang raya pakai baju baru, patut nak pergi sembahyang raya tu pakai baju baru. Kata tak boleh ustaz, pakai baju baru kedut. Oh nampak tak kelah, lepas sembahyang raya baru kelah, belik salin dulu. Ni kita ni sunat kita gini, sebagaimana dalam riwayat Tabarani dan kitab Al-Awsat dengan sanad hasan, dan
Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakai kain bergaris warna merah pada hari raya. Nak cerita Nabi ni suka pakai baju comel baru. Kalau boleh macam pergi semai raya ni, pergi semai raya pakai uduh-uduh. Lepas maya tu balik baru tukar. Ni tak ikut sunnah Nabi ni. Sunnah Nabi ni pergi pakai hok comel. Bukan pergi pakai hok tak comel balik baru tu pelik rumah tukar ambil hok gosok baru pakai. Itu bukan. Itu bukan cara yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pergi semaya raya ni antara hak salah orang buat ni iaitu balik kok jalan sambung. Kalau boleh kita balik jalan hak lain, mari jalan lain, balik jalan lain lah. Atau ambil sunnah. Sebagaimana kata Pak Ulama, sebagai orang ada yang pergi tempat semaya solat hari raya kemudian pulang melalui jalan yang sama, tidakkah ini tidak sama dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana daripada riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata ketika datang hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan lain, ketika pulang pun jalan lain juga. Ini hadis riwayat Bukhari. Maknanya kita pergi semaya raya tu semolek-moleknya kita ikut pergi jalan lain, balik jalan lain. Itu antara perkara yang perlu kita tengoklah. Dan disebut sini lagi antara kesilapan kita ni, orang tak perasan nak pergi semaya raya tidak bertakbir pada hari raya. Kurang nak takbir, tidak bertakbir. Ada perjalanan nak pergi tu tak takbir, kita bukan nak suruh takbir kuat gitu pun, takbir masing-masing membesarkan Allah SWT. Sebagaimana kita jelas mengenai hari raya Aidilfitri dan Idul Adha ni, kita digalakkan bertakbir. Waktu untuk baca takbir pada hari raya Idul Adha adalah daripada fajar Arafah sampai hari tasyrik. Kita bertakbir. Hal ini disebut daripada riwayat Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mana ni kita digalakkan bertakbir. Mana kurang orang nak takbir. Dia raya ni banyaklah kelain. Mana kita kurang untuk menghidupkan benda-benda yang disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara lagi hak banyak orang dok buat. Kalau malam raya ni dia ada semaya khusus. Tak kira raya Aidilfitri ke, esok nak raya malam ni buat semaya qiyamul lail khusus, ada ibadat khusus kena buat. Tak pun malam Aidil Adha ni, malam ni kena buat jemaah khusus, semaya qiyamul lail khusus tidak ada. Mana ni antara perkara yang kena kita lihat lah. Kalau kita lihat banyak hak berlaku orang pergi pada hadis yang tidak hadis palsu ni. Sebagaimana dalam catatan ni orang dok biasa bawa lah, dia hantar dalam WhatsApp group. Dia kata daripada Ubadah bin Abdul Samit radhiyallahu anhu, barang siapa menghidupkan malam Aidilfitri dan malam Aidil Adha, maka hatinya tidak akan mati pada hari hati-hati menjadi mati. Ni hadis ni pun dia dok pegang. Jadi hak dia pegang ni dia jadikan satu amalan pakat dak buat. Malam nak raya, malam ni pakat bangun semaya. Pak raya tu ni ada fadilat dia. Jadi hadis ni dikatakan ialah hadis maudhu'. Ini diriwayatkan dalam kitab Al-Kabir dan Awsat, sebab pada sanad hadis ni terdapat nama Umar bin Harun Al-Bakhili, Yahya bin Mu'in dan Salih Jazrah mengatakan Umar bin Harun Al-Bakhili adalah seorang yang pendusta. Jadi ni wujud ni banyak masuk dalam grup ni. Grup masjid ni tak masuk tu, grup lain tu. Dia orang hantar dia WhatsApp grup suruh buat semaya malam raya ni kena buat ni, dapat kelebihan gini. Jadi hadis ni tak sahih kalau duk sebar. Sebab tu kalau kita lihat pihak JAKIM, pihak kerajaan pun dah buat kita punya aplikasi dalam phone ni, smart hadis. Masuk dalam Google Play, muat turun, download smart hadis. Smart hadis ni hak dibuat oleh pihak JAKIM lah untuk kita sembok hadis ni. Masya-Allah, ni dah ada dah, tapi orang tak sembok juga dah. Dan sekarang ni tengah insya-Allah boleh
bulan 8 kita akan mula untuk terjemahan kitab Sahih Bukhari Muslim akan dibuat terjemahan oleh pihak kerajaan. InsyaAllah akan dikumpul dalam dekat 200 orang yang bidang hadis untuk menterjemahkan Sahih ini, dan akan diterbitkan oleh pihak kerajaan sendirilah. Jadi kita doakan proses ni jalan dengan molek, insya-Allah dalam bulan 8 ni MOU tu akan mula ditandatangani dan akan bergerak. Walaupun ramai orang tak setuju, tak apa, kita jalan dah. Sebab perlu kitab hadis ni ada logo kerajaan ni. Kalau logo bukan kerajaan, dia rasa macam tak kuat. Jadi bila ada kerajaan, logo kerajaan ni, maka akan ikut semua lah, insya-Allah. Dan juga antara hadis orang duk amal, dia kata malam raya ni kena buat semaya qiyamul lail ni, antara disebut sini. Dia kata daripada Muaz, dan bahawa siapa menghidupkan 4 malam, maka dia berhak mendapatkan syurga, iaitu malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul-Adha dan malam Aidilfitri. Ni juga hadis palsu, hadis maudhu'. Ni juga orang buat jadi hujah. Jadi demo duk ngamal hok malam-malam nak raya ni, hok ni hujah dia. Dia tak tengok hadis ni sahih ke tak sahih. Jadi hadis ni tidak sahih. Mereka dak amal ni, dan kata para ulama dalam hadis ni, diriwayatkan oleh Nas al-Muqaddas dari salah satu bahagian daripada kitab Al-Amali, dan dalam sanad hadis ni terdapat nama Abdul Rahman bin Zaid al-Ami. Yahya bin Mu'in mengatakan Abdul Rahman adalah seorang yang pembohong. Jadi hadis ni kita tak boleh nak amal. Dan dalam sanad hadis ni juga terdapat nama Suwaid bin Sa'id yang berstatus dhaif juga dalam riwayat ni. Dan kata Ibnu Jauzi rahimahullah kata hadis tadi, kata kelebihan tu, dia kata hadis ni tidak sahih. Maka ni antara amalan-amalan yang kata kononnya bagi siapa menghidup 4 malam, maka dia berhak mendapat syurga, iaitu malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Adha dan malam Aidilfitri. Jadi hadis ni tidak sahih. Jadi kalau ada jumpa orang atas malam ni dalam grup WhatsApp, royak lalu lah, atau hadis tak sahih ni, demo atas ni, kena royak lalu lah. Dan juga kepercayaan demo ni hak buat semaya pada malam raya ni, malam raya Idul-Adha, malam raya Aidilfitri, dia kata kan cara semaya dia. Jadi dia kata cara buat, mereka berdalih, dia kata ada riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan, kata bapak ni hak orang duk buat semaya malam ni, kata kena baca ke dia. Kata ada semaya solat tertentu malam Idul-Adha ni, ada solat khusus. Kita jangan buatlah. Dia surat, dia kata dia pegang pada ni, dia kata barang siapa yang melaksanakan solat 2 rakaat pada malam Aidil-Adha atau malam Nahr, dan pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah 15 kali. Setiap rakaat baca Fatihah 15 kali, Al-Ikhlas 15 kali, Al-Falaq 15 kali, An-Nas 15 kali. Setelah mengucapkan salat, membaca ayat kursi 3 kali dan membaca istighfar 15 kali, maka Allah akan mencatatkan namanya dalam daftar penghuni syurga. Tapi kalau orang dengar hak tak ada ilmu, apa ustaz comel lagu tu, baca Tahiyah 15 kali, baca Al-Ikhlas 15 kali, baca 15 kali, maka mesti comel. Kalau benda hak palsu, oyak comel ke mana orang tak sih. Tak, barang palsu. Hak bukan original, buat design comel lagu mana orang pun tengok made in tak ada. Tak sih tak beli tak. Dia kata ni harga 100 riyal. Barang palsu tak sih apa. Jadi hak wi tawaran gini, dia kata nama kita akan dicatat dalam penghuni syurga. Bila semok bukan. Jadi dia kata ke dia lagi dalam ni, kalau baca tadi dalam semaya 2 rakaat, buat 2 rakaat malam Idul-Adha ni, ada semaya khusus ni, dia kata
baca Fatihah 15 kali, Al-Ikhlas 15 kali, baca Al-Falaq 15 kali, baca An-Nas 15 kali. Juga dikatakan Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan terang-terangnya dan dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menulis pahala satu kali haji dan umrah baginya dari setiap ayat yang dibacanya. Tengok kelebihan dia, hak dia letak. Takut lepas ni jumpa dalam WhatsApp group, dalam FB ada orang tulis. Jangan pakai hal ni. Dan dia kata dia dapat, dia seperti memerdekakan 60 hamba dari anak keturunan Ismail. Dan seandainya dia wafat di antara Jumaat itu dan Jumaat berikutnya, maka wafatnya digolongkan dalam mati syahid. Ini tak sahih. Ini sebab tu orang berebut dulu tau, pakat ramai-ramai. Kita buat dia solat tasbih tau. Nak ambil kelebihan qiyamul lail tadi. Dia kata tu hadis yang tidak sahih. Kemudian sedangkan malam ni patut kita banyak takbir, berzikir, bersolat. Jadi kata Ibnu Jauzi rahimahullah, dia kata hadis tak ni, dia kata ada kelebihan buat solat khusus pada malam Idul Adha ni. Katanya Ibnu Jauzi rahimahullah, dia kata hadis ni tidak sahih. Sebab kata Ibnu Jauzi, sebab dalam sanadnya terdapat dua orang yang bermasalah, iaitu Al-Qasim bin Abdul Rahman, dan Imam Ahmad berkata hadis-hadisnya diingkari. Dan yang kedua, kata Ibnu Jauzi, Ahmad bin Muhammad bin Ghalib, Ibnu Jauzi kata dia orang ni sering suka palsukan hadis. Ini sebab tu tadi hadis kita baca ni, maka hadis ni termasuk dalam kategori hadis yang palsu. Jadi kita tak boleh beramal. Jadi kalau kita buat malam ni, buat baca gitu, tak ada gapo lah kita. Jangan kita kata tak apa ustaz buat mesti boleh. Tak kira Tuhan tak terima. Tak, Tuhan akan terima hak dia perintah pada Nabi, hak Nabi ajar kita, hak tu yang Allah terima. Kalau hak kita buat sendiri, dah. Sebab kita ni kena terikut hak Nabi, bukan kita boleh buat hak baru. Ya. Ambo baca sekali lagi hadis ni, sedap bunyi ni. Masuk ingat sikit. Takut jumpa orang ni, takut ramai tak akan lepas gorek ni masuk dalam WhatsApp group, tiba-tiba dengar hak ni atau kita tolak lalu lah. Ambo ulas sekali lagi kat dalam hadis dia ayat ni, barang siapa yang melaksanakan solat 2 rakaat pada malam nahar atau malam Idul Adha, dan pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah 15 kali, Al-Ikhlas 15 kali, Al-Falaq 15 kali, An-Nas 15 kali. Setelah mengucap salam, membaca Al-Kursi 3 kali dan baca istighfar 15 kali, maka Allah mencatat namanya dalam daftar penghuni syurga. Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan terang-terangnya dan dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menulis pahala 1 kali haji dan umrah baginya dari setiap ayat yang dibacanya. Dia seperti memerdekakan 60 orang hamba dari anak keturunan Ismail. Dan seandainya dia wafat di antara Jumaat itu dan Jumaat berikutnya, maka wafatnya digolongkan mati syahid. Jadi hadis ni palsu. Dia ada puak-puak tertentu suka amal ni pada dia pegang. Jadi kita tidak seperti apa yang dan dimaklumkan di amal mereka. Jadi kita mesti berpegang pada sumber hak sahih, maka kita tolak daripada sumber-sumber yang tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya kesalahan katanya para ulama dicatat sini, kesalahan hari raya ni, pergi ke kubur pada hari raya. Di kubur hari raya ni, setelah selesai melaksanakan solat hari raya, kata para ulama sini, sebahagian kaum muslimin ada yang pergi ke kubur-kubur untuk menziarahi kerabat atau sahabatnya pada hari raya. Sebahagian lain ada yang pergi ziarah kubur pada petang hari. Yang ini bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, mengkhususkan hari raya untuk ziarah kubur tidak dilakukan oleh Nabi ataupun salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini hujah ulama. Apa baca hujah ulama kata begini. Yang kedua, dia kata hari raya adalah hari kebahagiaan. Hari kita bergembira, bukan hari sedih dan nak menangis. Hari kita untuk kita gembira menyambut kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dan yang ketiga, hari raya adalah hari untuk saling
Ziarah menzihari orang yang masih hidup, bukan menzihari orang yang sudah meninggal dunia. Ini ada satu catatan daripada Syekh Ali Mahfuz Hay'ah Lujnah Al-Azhar ni, dalam kitab dia catat. Ni salah seorang ulama Al-Azhar ni tahun 50-an 60-an ni, dia kata dia di antara amalan-amalan hak tidak ikut sunnah Nabi dia tu adalah ni dia tegur orang Arab Mesir. Arab Mesir kita pun lebih kurang juga dah. Jadi dia tegur sini, dia kata dia antara amalan-amalan yang dibuat oleh masyarakat ni, sibuk kaum muslimin selepas solat raya dengan ziarah ke makam para wali ataupun makam para kerabat sebelum mereka pergi ke rumah keluarga mereka. Balik maya raya pergi kubur dulu. Ini dia tegur perangai orang Arab Mesir ni. Jadi dia ni salah seorang ulama besar di Al-Azhar, Hay'ah Lujnah Al-Azhar dulu, Syekh Ali Mahfuz. Kata Syekh Ali Mahfuz lagi, dahulu Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat baginda ke padang untuk melaksanakan solat hari raya. Baginda pergi melewati satu jalan dan pulang melewati jalan yang tidak penuh. Ada riwayat, kata Syekh Ali Mahfuz ni, yang menyebut bahawa Rasulullah berziarah ke suatu makam selama pergi dan pulang balik maya raya, padahal ada banyak kubur yang berada di sepanjang perjalanan Rasulullah. Rasulullah tak sini, Rasulullah pergi ziarah dulu orang hidup tu. Nak pergi ziarah orang mati, nak ziarah kubur, lepas nak balik-balik, tak apa lah. Hari pertama ni kita ziarah dulu. Dan sebagaimana dia kata mengenai hadis ni, Nabi SAW bersabda, kalau kita lihat dalam hadis Bukhari Muslim, pada waktu seperti ini pertama kali yang kami lakukan seilah melaksanakan solat, pulang dan kemudian menyembelih haiwan korban, maka barang siapa yang melakukan hal itu bererti telah menemukan sunnah kami. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, hal ni yang kita kena buatnya. Mana kita melaksanakan solat, pulang kemudian buat sembelih korban, maka barang siapa melaksanakan itu bererti telah menemukan sunnah kami. Kata Rasulullah. Ini dicatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi katanya para ulama sini, dia kata kita ni manusia ni kadang-kadang dia kata syaitan ni goda manusia bukan dengan jalan menyuruh mereka meninggalkan sunnah, tetapi sebelumnya syaitan mengalih mereka dengan sesuatu yang menurut mereka itu dekat dengan sunnah. Ni cara katanya para ulama, atau Syekh Muhammad Al-Bali ni kata, apa jadi gini? Apa orang suka buat benda tak serupa dengan hak Nabi buat? Dia kata syaitan menggoda manusia bukan dengan jalan menyuruh mereka tinggal sunnah, tetapi sebelumnya syaitan mengalih mereka dengan sesuatu yang menurut mereka itu dekat dengan sunnah. Dia suruh nampak serupa dengan sunnah, padahal bukan sunnah Nabi. Itu cara syaitan. Dia ubah sikit supaya kita ni keliru hak mana sah, hak betul. Tapi kadang hak tak betul tu nampak comel, hak betul nampak tak comel. Sebab apa? Itu cara dia ini mana cara dijelaskan kepada kita sini. Dan antara kata para ulama sini, syaitan mengalihkan mereka dari mendahulukan menemui keluarga dengan ziarah kubur. Patut sudah maya raya tu pergi ziarah keluarga, tapi dia ubah supaya pergi ziarah kubur. Kenapa? Syaitan bisik kepada mereka bahawa ziarah kubur pada hari raya tu termasuk birrul walidaini, berbakti kepada orang tua dan dapat menambah kecintaan kepada orang tua. Ini katanya para ulama, antara hujah orang Arab Mesir. Dia jawab dengan ulama, dia kata, "Dok, dia kata, engkau ni kubur mak ayah kita. Pergi sini dulu tanda kita birrul walidain. Lepas tu baru pergi rumah kau jalan rumah anak beranak." Itu cara dia comel. Kita buat baik pada dua ibu bapa memang Nabi suruh. Tapi kata para ulama, cara dia tanam dalam pemikiran orang-orang ni, akhirnya orang ni jauh kita ke situ dulu. Tak. Jadi dia kata mengalihkan sunnah. Asal sunnah begini, dia alihkan ke sunnah yang lain. Itu cara. Dan juga hak berlaku dalam masyarakat ni, berlaku dalam masyarakat Arab, orang Melayu pun sama. Kata, kalau kita tengok sini, kata para ulama, bagi makanan kubur, buat jamu kubur. Hari raya di jamu kubur. Ada lagi lah ni kot. Ada lagi. Hidup ngatik kubur, lepas tu jamu makan kubur. Oh, nasi kunyit lah.
Jadi dia kata ni, orang Arab ni dia kata dia, orang Arab dia bagi manusia buah-buahan, minum kopi, makan roti di kawasan kubur. Pada hari raya dia kata, dan sebagai bentuk kata dia nak sedekah, waktu buat makan kubur nak sedekah. Jadi bukan budaya Islam. Kita nak makan rumah boleh, sejid boleh nak sedekah, bukan kawasan kubur. Pak Nabi ada kawasan kubur bukan tempat makan. Artinya jamu makan. Dan katanya tindakan seperti ni satu kesalahan. Yang pertama, kenapa kata salah? Kata Syekh Muhammad Bani ni kata apa salah? Dia kata pertama, benda ni tidak pernah Nabi buat. Dan kurun-kurun waktu yang masa lama zaman sahabat tabi'in pun tak buat benda begini, apa kita nak buat. Yang kedua, katanya Syekh Al-Bani ni, sedekah atas nama orang sudah meninggal dapat lakukan mana-mana saja dan tidak ada syarat kena buat kubur. Mana-mana boleh sedekah makan, jangan buat makan kubur. Dan sebenarnya hal ini dapat menyebabkan orang ramai memenuhi kubur sehingga memungkinkan dia orang ni jijak kubur, duduk atas kubur. Kita kena jaga. Kan Nabi kata jangan jijak kubur orang duduk atas kubur. Sebab ni kan ada benda begini. Abang ingat dulu masa kita budak-budak, orang suka lagu ni. Kan, pergi kubur, ngatik buat jam kubur. Kalau kita royak, macam tu buat klik ngaji royak. Benda comel daripada dulu lagi. Jangan duduk beki kat dia tu. Sombong, mari nak beki. Bukan nak beki, nak betul. Ya, betul supaya kita pergi hok betul. Kadang-kadang kita sungguh bersungguh-sungguh buat benda salah. Kita tak sungguh buat benda hok betul. Ni kadang-kadang tak rasa. Kita mengharapkan Tuhan redha pada kita, tapi dalam masa sama kita buat hok salah. Macam kita isi borel lah, salah isi borel atas, orang reject, lepas kita marah. Wah, ambo isi betul dah, betul ke mana salah tu. Tak, orang reject lah. Jadi kalau buat amalan tak ikut hak telah ditetapkan, macam kita lah di musim PKP, kena ikut SOP. Wajib ibadat lah betul. Kalau tak ikut SOP, kena bayar denda dah. Kena pakai, kena cek suhu, kena begini. Tapi hak gitu boleh ikut, tapi hak ibadat suruh ikut SOP hak Nabi ajar. Tak boleh ustaz. Tak boleh ustaz. Hamba biasa lagu ni dah nak ubah. Tapi alhamdulillah PKP pun ni banyak mengajar kita banyak benda comel lah. Walau PKP ni kita tengok hal semaya terawih. Hal semaya terawih mengajar kita orang dulu takut dah. Kalau tak ingat baca hok sebelum dalam terawih tu berhenti rehat, dia kata sudah. Tapi PKP pun ni hikmah pakat tanya ustaz, kalau hamba tak baca subhan malikil mambu, subhan malikil maju, sah dak maya terawih? Sah. Janji semaya. Lega ustaz, boleh maya lah. Jadi benda tu ada hikmah juga ni, mengajar manusia kenal. Hak Islam ajar comel mudah. Tak, kerana mudah, tidak menyusahkan kita sampai kena ngapa tu panjang. Pakat dak badi ngano. Pusing. Dia kata, ni kata tak pusing dah. Anak dia ingat dah. So, anak ngapa, ayah nak ngapa. Betul. Kerana takut nak main terawih ni. Itu kita kena faham. Sebab banyak benda orang tak faham tu berlaku. Dan kemudian antara lagi benda yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang buat secara tak rasa ni. Ni di gaya ni sibuk salah nak minta maaf tu nak tengok juga, jangan salah semua orang. Tak, minta maaf atau salah taqabballah. Minna ikut salah belaka, tino di atas salah belaka. Tu tak kena gaya ke ustaz. Ini antara ulama tegur, bukan orang Melayu je, orang Arab bersama kata para ulama. Pada hari raya memang disuruh kita mengunjungi kaum kerabat dan merapatkan silaturahim, tetapi kena ingat waktu melakukan kunjungan kena jaga syariat. Contoh dia kata ketika seorang mengunjungi anak beranak dia yang dia tahu orang tu tak boleh salah dengan dia, jangan dia
saleh dengan orang tu, cukup kita ucap. Kalau dah tahu dia ni bukan mahram kita, anak beranak juga apa jawab, tak apa, raya saleh. Itu kena jaga. Kita dah buat benda comel, kena jaga. Sebagaimana kita lihat dalam riwayat, kita kena ingat saleh benda tu benda dosa. Sebagaimana nyatakan dalam hadis ni daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'ah la tahillu lahu. Kata Nabi, sungguh adanya sahaja kepala seorang dari kamu dicucuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia saleh dengan wanita yang tidak halal baginya. Hadis Tabarani. Ini kena jaga juga. Saleh dengan anak-anak, tengok hok mana boleh, hok mana tak boleh. Jangan pukul rata saleh boleh belaka raya Ada lagi ni tak? Ni ulama tegur orang Arab Melayu lebih kurang ya. Hok ngaji tak ngaji ni. Jadi hok ngaji, kita dah ngaji ni, tolong jaga benda-benda hok gini tak berasa. Raya kadang kita kata tak apa raya. Kena jaga. Dan juga antara ditegur oleh para ulama sini, bercampur baur laki dengan wanita yang bukan mahram. Ini kena jaga juga. Hari raya ni tidak boleh kita kata ni halal ni boleh buat ikut suka kita, tak boleh. Kena jaga. Ini antara ditegur ulama. Dia kata sering berlaku di mana anak lelaki dan anak perempuan membawa balik kawan-kawan yang menimbulkan ikhtilaf dan juga tak jaga aurat dalam kita buat majlis raya rumah, ucap selamat raya semua tu tapi tidak berasa. Ni kena jaga. Bab-bab aurat tu kena jaga sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi, al-mar'atu aurat fa iza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat, apabila dia keluar maka syaitan menghiasinya. Kena jagalah bab-bab kita ni, pakaian kita semua jaga. Jangan pakai pakaian orang kata mencolok mata, bukan menjolok mata, jolok buah. Orang kata ustaz menjolok mata, salah. Dia mencolok mata, colok mata, jolok buah, mencolok mata. Kena betul bahasa Melayu kita ni. Dan biasanya orang yang tak segebel padahal dia mampu. Ini antara kesalahan juga, salah faham dalam masyarakat, termasuk ni dicatat oleh para ulama sepakat mengatakan bahawa berkorban adalah disyariatkan, dan mereka hanya berbeza pendapat mengenai hukum korban bagi orang yang mampu. Dalam hal ni pendapat ulama terbahagi dua, iaitu pertama hukumnya wajib, yang kedua kata hukumnya sunat muakkad. Jadi dalam hal ni kita kena ingat orang yang mampu gerbel lah. Jangan dia kata ambo ni tak segerbel tahun ni bak sunat. Dia kena faham dia sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ini sebagai ni dijelaskan di sini. Waktu kita kena ingat orang yang mampu gerbel lah bagi yang mampu. Dan juga nyata ke sini antara kesilapan kesalahan ni, hok salah anggap dia kata ni berlaku. Abang ingat tahun lepas tak boleh gebel, kena gebel kena lembu jatel, lembu tino tak boleh gebel. Enggak. Rupanya ada juga ulama tulis ini kata berlaku. Kata Syekh Bali, dia kata sebahagian orang ada menganggap bahawa binatang betina tidak sah dia jadi korban. Ini keyakinan pergi gini salah. Sebab sebagaimana hanya haiwan jantan atau haiwan tino tetap boleh dah sah digunakan untuk berkorban. Dan menurut riwayat kami mengatakan tidak ada satu hadis pun menyebutkan larangan berkorban haiwan betina. Wallahu a'lam. Dia kata dia dulu pernah berlaku. Tak segebel. Asal di sana. So lembu tak cukup. Surah ada lagi nak tambah. Waktu ada ni mungkin hok baru nak start kot. Kalau ustaz dia tak geger hok baru nak start. Tak jadi ustaz lagi baru nak start pergi kursus agama 2-3 kali kan, dia suruh dia alim, dia nak keluar fatwa. Ada kata tak boleh gebel lembu tino tak sah, lembu jantan sah. Oh enggak. Geger kan.
Jadi tidak ada dalil lah. Jadi ni kata para ulama sini itu anggapkan yang salah. Orang mengatakan tidak boleh gebel apa lembu tina ni itu antara satu anggapkan yang salah. Dan kesilapan yang berlaku lagi menyedekahkan hasil jual haiwan korban. Maksud sini ialah dia kata sini sebahagian orang berfikir bahawa memberi sedekah dengan wang seharga haiwan korban lebih manfaat bagi fakir miskin, sebab wang yang ada di tangan fakir miskin boleh gunakan untuk beli daging, baju dan selainnya. Ada setengah orang buat apa nak gebel, baik kita duit gebel tu kita buat sedekah dia boleh beli, dia tak faham syariat. Ni orang dia buat analogi dia sendiri. Kalau kita win dia duit, contoh 950 segi, baik kita win duit dia. Kalau kita gebel segi untuk bagi daging ke dia. Ada juga. Jadi para ulama jawab ni orang Arab pun jawab, kata dia kecek gitu. Kalau orang Arab kecek gitu, orang lain pun lebih kurang ni. Dalam kitab ni dia cerita perangai orang Arab lebih kurang kot. Kok jadi tulis dalam FB netizen bagus saya pelat tu. Sepatutnya kita beli duit bukan duit daging. Orang perlu duit dan ni kena pula PKP ni kan, lagi nak duit. Contohlah. Jadi ulama jawab sini dia kata orang ni tak faham. Orang jawab ni dia kata kalau baik kita beli baju, kita beli, dia tak faham syariat. Tak faham syariat, dia kata apa? Akan tapi ada hikmah yang perlu dia faham. Apa kita gebel ni ada hikmah dia. Pertama, mengalihkan darah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Kita kena faham penghambaan diri kita kepada Allah waktu kita gebel. Sesuai dengan Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 162. Inna solati wa nusuki wa mahyaya matillahi rabbil alamin. Mana kita nak baca jadi doa titah ada. Situ kena faham. Yang kedua, mungkin kena faham apa kita gebel meneruskan ajaran Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga mungkin kena ingat menunjukkan salah satu syiar Islam menggebel tu. 3 benda tu mungkin kena faham. Bukannya saja-saja, ada 3 benda yang perlu kita fahami. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam mazhab kami berkorban lebih utama daripada sedekah sunat. Dia kata Imam Nawawi dalam mazhab kami berkorban lebih utama daripada sedekah sunat. Sebab tu Imam Nawawi jelas kayak gitu. Dan kata Imam Malik pula, bila Imam Malik ni pernah ditanya seseorang yang bersedekah dengan wang dari haiwan korban. Dia kata apa? Apakah lebih disukai ataukah tetap lebih baik untuk membeli haiwan korban? Dia nak pergi jumpa Imam Malik, dia tu nak beri duit, tak sel gebel, tapi nilai sama dengan nilai gebel. Jawab Imam Maliki, dia kata dia, saya tidak suka kalau ada orang yang mampu berkorban tapi tidak mahu melaksanakannya. Baik mu gebel duit tadi, bukan mu pergi sedekah. Dia nak tukar, dia tak baik kita ni. Mana zaman Imam Malik lah kuda, lah betul. Jadi kalau ada orang tulis dalam netizen, kita jawab sama dengan Imam Malik ni, jawab sama dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata ke dia ni, dalam mazhab kami berkorban lebih utama daripada sedekah sunat. Dan juga perkara yang perlu jaga waktu gebel ni, menyakiti haiwan korban yang disembelih. Jangan duk sakit ke binatang gebel atau saja nak tunjuk hero. Asuh pisah meleh depan lembu tu, tunggu demo nak kena meleh asuh pisah. Ataupun kita tarik dia buat dengan cara keras, kita kena ingat Rasulullah SAW tegur kita dalam hadis Muslim, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinu qitlah wa iza zabahtum fa ahsinu zabh wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih zabihatahu. Apa maksud ni? Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Karena itu kata Nabi, apabila kamu membunuh maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah penyembelihan itu menajamkan mata pisaunya agar tidak menyakiti haiwan yang disembelih. Dia kena jaga tu. Dan yang kita buat gitu. Dan yesunya kena ingat memberi upah daging kepada penyembelih. Ini kadang-kadang tak berasa ni, malah bayar piti beri daging, ambil belakang ke demo tulis melek.
Ini kena jaga. Jadi kata para ulama, sebahagian orang memberi upah kepada penyembelih dengan memberikan daging kerbau. Ada yang memberi kulit haiwan kerbau sebagai upah menyembelih atau upah lapah kulit atau memotong apa tulis-tulis kerak kerbau ni. Semua ni tidak dibolehkan, akan tetapi pemilik kerbau seharusnya memberi upah dengan wangnya sendiri. Sekalipun setelah itu dia memberi daging kepada penyembelih sebagai sedekah atau hadiah, maka hal ini tidak menjadi masalah dengan syarat pemberian itu bukan jadi upah, dia kena beri duit. Mak duit sedekah tu lain, mak duit tetap kena beri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW menyuruh saya untuk menyembelih unta kurbannya, menyedekahkan dagingnya dan kulitnya, dan tidak memberi upah tukar sembelih dari kurban itu. Tak boleh beri daging kurban sebagai upah. Ali berkata kami memberi upah tukar sembelih daripada duit kami sendiri. Anda kena beri duit upah. Bukannya dia mari melih kita ni hok kedekut dah. Kena hok kedekut gak ambil daging ya. Dia buat upah dia melih tak boleh. Dia kena beri duit juga. Kalau sedekah lagi tu lain, duit kena beri. Ini jelaskan oleh para ulama. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi dari hadis ni, dari hadis Bukhari Muslim ni, kata Imam Nawawi dari hadis ni dapat disimpulkan bahawa penyembelihan tidak diberi bahagian dari daging haiwan disembelih kepada tukang sembelih tu tak boleh beri. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebut begitu. Sebab memberinya sebagai balas jasa boleh diertikan sebagai menjual daging korban, padahal ini tidak dibolehkan, kata Imam Nawawi. Dan kata Imam Nawawi lagi, pendapat ini diikuti oleh Atha, An-Nakhai, Malik, Ahmad dan Ishaq. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, mu tak boleh buat begitu. Kena beri juga duit upah sebagaimana hadis Bukhari Muslim tadi. Sayyidina Ali kata memang bagi, tapi duit upah Nabi suruh beri kepada tukang sembelih. Tak boleh beri upah daging atau upah kulit, semua tak boleh. Itu mana kita kena jelas lah. Dan juga kata para ulama, teguran para ulama juga berkaitan dengan menjual kulit haiwan kurban. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda adhiyati fala adhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Kok kedekut ni? Jual pula kulit. Boleh betul ni dah kita gebel seekor lembu, jual pula kulit lembu. Balik modal kita keluar seekor lembu berapa? Dekat 2-3 ribu. Jual kulit pula. Tolak situ untung dah. Buat game ni Nabi kata tak ada, maka gebel pun tak kira gitu. Tak boleh jual. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, berdasarkan hadis ni, menurut mazhab kami, kulit haiwan korban dan anggota tubuh yang lain tidak boleh dijual. Jangan jual. Tiba-tiba rajin nak jual. Ini kena tengoklah adat-adat kita dalam bab berkaitan dengan hari raya korban ni. Jadi kita kena jaga benda-benda begini lah. Jadi ni sebagai sepitah lalu ingatkan semua ngaji dah ni cuma boleh kaji supaya esok takut silap, takut tak teringat buat benda kok tergodah buat pula. Jadi aku rasa berapa perkara bahawa yang ni menjadi panduan kepada kita semua, dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Jadi aku sudah bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.